Tak nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di alam maya, dan paling penting kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih menghidupkan kita dalam keadaan kita sihat, kita mempunyai kekuatan dan kita mempunyai kelapangan masa untuk bersama-sama dalam majlis ilmu di alam maya. Dan setelah kita yang mana mengenali kita lama tidak bertemu, alhamdulillah kita bertemu kembali di alam maya ni, dan mudah-mudahan Allah berikan kebaikan dan keberkatan kepada perjalanan hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang mulia ini, malam yang penuh diberkati, di sini hujan, dan juga malam yang kita bersedia untuk menuntut ilmu. Dan memang dalam siri menuntut ilmu, kita memberikan nasihat dan pandangan kepada penuntut ilmu, sebaik-baiknya bersama kita ada Quran, bersama kita ada pen, bersama kita ada kertas. Itu di antara kaedah-kaedah adab menuntut ilmu. Selain tu mungkin mereka-mereka yang tak makan tu, wallahu a'lam lah. Kalau boleh janganlah ada benda-benda yang mengganggu dalam siri menuntut ilmu. Kerana apa? Kerana kita bila menuntut ilmu itu, dengan arti kata lain, kita sedang mencari rahmat Allah, kita sedang mencari jalan-jalan bagaimana untuk merapatkan diri kita dengan Allah, ataupun jalan-jalan untuk mempermudahkan bagi kita jalan ke syurga. Dan saya mengharapkan mudah-mudahan Allah memudahkan bagi kita jalan ke syurga, seperti mana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berusaha menuntut ilmu, maka Allah akan permudah baginya jalan ke syurga, dan mudah-mudahan Allah permudahkan bagi kita semua jalan ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan membuka satu kitab yang bertajuk Bagaimana Memiliki Syurga dan Khazanahnya. Bagaimana memiliki syurga dan khazanahnya. Ia merupakan satu perkara yang amat penting dan perkara yang berkait dengan masalah iman. Masalah iman kita. Yakni ia termasuk dalam bab rukun iman yang keenam, beriman dengan hari akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila ianya merupakan satu perkara yang berkait dengan masalah iman, ia memerlukan satu keyakinan yang kuat. Kerana bila disebutkan iman, ianya bukan hanya sekadar bercakap beriman ataupun aku percaya, tetapi kepercayaan itu tidak ada, tidak kuat dalam jiwa kita, tidak terpasak dalam jiwa kita. Apabila kita beriman, maksudnya iman itu adalah keyakinan mutlak dalam diri kita, keyakinan yang muktamad, yang tidak ada keraguan. Itu yang dimaksudkan iman. Kalau ada keraguan, di sana ada masalah. Kerana kategori iman ini, bila ada keraguan, kita khawatiri ia termasuk dalam masalah golongan munafik yang ragu-ragu terhadap beriman kepada Allah. Jadi oleh kerana itu, kita jangan sampai kita menjadi ragu-ragu terhadap keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita pasakkan keyakinan ini secara mutlak, dan tidak ada was-was keimanan kita untuk menentukan perjalanan kita di akhirat kelak dalam perjalanan yang bersih, suci, yakni bertemu dengan Allah dalam keadaan yang selamat. Oleh kerana itu, perkara yang paling penting dalam siri mempelajari agama ialah beriman, menuntut ilmu untuk mencari, mengenali pencipta kita. Kalau ikut dalam siri rukun iman, yang pertama beriman kepada Allah, beriman dengan cara yang betul. Beriman dengan cara yang betul. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw.
Jika mereka itu beriman seperti mana kamu beriman wahai Muhammad, sesungguhnya mereka itu mendapat petunjuk. Allah mengisyaratkan di sini ayat ini bahawa mereka-mereka yang beriman cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja yang mampu untuk mendapat petunjuk. Ada pun beriman secara selain daripada Rasulullah, dia tidak akan mampu mencari jalan penyelesaian. Ya, tidak akan mampu sama sekali. Kenapa? Karena beriman secara Rasulullah itu dia sampai kepada matlamat dia. Beriman selain daripada cara Rasulullah, dia tidak akan sampai matlamatnya. Dengan arti kata lain, kalau kita nak pergi ke Ipoh, maka dia tak sampai ke Ipoh, dia sampai ke Goping je. Tak sampai matlamat. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, pastikan keimanan kita mengikut apa yang telah Allah ajarkan kepada kita melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana bila kita memahami bagaimana beriman kepada Allah, kepasakan, ketegasan jiwa kita ini, ya, insya-Allah tidak akan terombang-ambing ataupun tidak seperti lalang ditiup angin ke kanan, dia ke kanan, ditiup angin ke kiri, dia ke kiri. Takkan. Oleh kerana itu para sahabat walaupun keadaan mereka yang berbeza-beza, tetapi dilihat dari sudut keimanan mereka itu seperti Uhud, Jabal Uhud yang kuat sehingga diuji berbagai ujian. Maka segala-galanya mereka hadapi dengan iman yang betul. Iman yang betul menepati ciri-ciri yang telah dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan menjadikan kita seperti pasak gunung yang kukuh, yang kita tidak akan tergoncang walau apa pun berlaku. Oleh kerana itu bila kita menyaksikan dalam kisah-kisah umat yang terdahulu, orang-orang yang terdahulu, mereka sanggup mati sehingga kan apa juga cara yang dilakukan kepada mereka, mereka bersedia menghadapi kematian tersebut. Bila kita melihat dalam kisah Ashabul Ukhdud, ya, golongan yang dibakar hidup-hidup di dalam parit, mereka sedikit pun tidak berganjak. Oleh kerana itu pada satu ketika para sahabat datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas siksaan-siksaan yang mereka terima itu terlampau berat. Kita tahu bahawa siksaan yang mereka terima bukan sebarang siksaan, bukan rotan, tak, bukan cubit, tetapi siksaan yang begitu dahsyat sehingga ada yang dibakarkan besi panas dan diletakkan di belakang-belakang mereka seperti Khabbab, dan ada yang diletakkan batu yang panas, diletakkan di atas badannya, di belakangnya tanah padang pasir yang panas. Tetapi mereka tidak berganjak. Mereka bertemu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, suatu itu berada dekat dengan Kaabah. Lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, mata nasrullah, bilakah pertolongan Allah itu akan datang? Ya. Tuan-tuan dan perempuan, ini dia ujian yang datang sehingga menggoncangkan iman. Ujian yang datang sehingga menggoncangkan iman. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jangan sampai kita diuji dengan ujian yang begitu. Ya, tetapi bila diuji hendaklah kita sabar, tegas. Mudah-mudahan kita akan selamat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun daripada kedudukannya, lalu dia mengatakan, sesungguhnya umat-umat yang sebelum kamu ada di antara mereka yang digegaji kepalanya, dan ada mereka disikatkan dengan sikat besi sehingga tercabut, terkeluar daging-dagingnya. Ya, sikat besi, bukan sikat rambut kita ni. Sikat besi yang seperti mana pencakar rumput tu, yang begitu. Ya, biasa kalau kita tengok orang Afrika punya rambut yang afro tu, dia tak pakai sikat-sikat kita tu. Dia pakai sikat tu, dia tarik. Ya, pakai sikat tu, dia tarik kan. Sikat tu besi yang mana dia letak kepada badan seorang tu, ditarik, keluar daging. Lalu dikatakan, Rasulullah mengatakan, mereka tidak berganjak walaupun sedikit. Ya, sesungguhnya kamu adalah golongan yang tergopoh-gapah, tidak sabar. Pertolongan Allah ada. Ya, dia akan turun, tetapi memerlukan kesabaran. Jadi oleh kerana itu bila para sahabat mendapat pentarbiahan dalam bab-bab yang begini, mereka berdiri kekal, berdiri teguh, dan mereka tidak berganjak. Dan itulah tabiat orang yang beriman. Bila cara yang betul, mereka akan mendapat sokongan dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan ketenangan dan keyakinan
yang Allah berikan kepada mereka. Baik. Pada hari ini kita akan bicarakan berkaitan dengan satu perkara yang besar. Yang pertama, syurga. Ya. Syurga yang merupakan satu perkara yang kewujudannya kena kita iman. Kewujudan syurga wajib kita imani. Tidak ada keraguan di dalamnya bagi mereka yang yakin. Oleh kerana itu, al-jannatul haq, Rasulullah pernah mengatakan al-jannatul haq, syurga itu benar. Ya, tuan-tuan dan perempuan, walaupun kalimah yang begitu Rasulullah sebut, tetapi ianya memainkan peranan di dalam jiwa kita jika kita mempunyai keyakinan. Ya, dia menggerakkan. Al-jannatul haq wan narul haq. Syurga itu benar, neraka itu benar. Tetapi masalahnya bila kita sebut syurga itu benar, neraka itu benar, macam kita ni macam tak yakin. Tak ada buat apa-apa, cool aja. Ya, tak ada tindak balas. Tak boleh. Seperti mana kita menyatakan dalam beberapa siri pelajaran, ya, mengisyaratkan kepada kita bahawa iman kepada Allah cukup memadai jika kita menyebut kalimah Allah ada perasaan dalam jiwa kita. Lalu kita ikuti dengan iman yang betul. Ini bila sebut Allah, sebut buku, sebut air, serupa aja. Kita tengok kalimah Allah dengan kalimah air, tak ada apa-apa rasanya. Kalimah Allah dengan kalimah buku, tak ada rasa apa, biasa aja. Berbahaya. Itu ada krisis keimanan kita yang perlu diperbetulkan. Ya, kalau kalimah Allah kita sebut kalimah handphone, lagi. Ya, sebut Allah, sebut handphone lebih kita ingat masalah tu. Ya, bila kita tertinggal solat dengan tertinggal handphone, rasanya handphone kita lagi rasa berat daripada kita tertinggal solat. Na'udzubillah, itu syar. Itu mengisyaratkan kejahatan dalam hati kita yang perlu kita perbetulkan segera. Jangan sampai keimanan kita begitu. Ya, seorang tabi'in, Tawus mengatakan, ya, bagaimana aku boleh tidur di tengah malam, dia tengah tidur terjaga, lalu dia kata, bagaimana aku boleh tidur bila aku teringatkan neraka. Ya, tak boleh dah tidur. Bila teringat neraka, tak boleh dah tidur. Maksudnya keimanan, keyakinan dia terhadap neraka yang bakal kita temui nanti di akhirat, ianya betul-betul wujud, yang mesti kita selamatkan diri kita tu kena ada. Begitu juga dengan syurga, bila kita membicarakan tentang syurga, kerinduan kita kepada syurga tu kena ada. Keinginan kita kepada syurga tu kena ada. Seperti mana kita menyebut kalimah Allah, ya, keyakinan kita kepada Allah tu kena ada. Ya, bila sebut aja, itu pasal bila kita dengar orang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kalau waktu azan tu kita masih lagi berada di luar masjid ataupun sibuk dengan urusan dunia, menunjukkan iman kita, keyakinan kita kepada Allah hanya main-main sahaja. Tidak ada kesungguhan dalam siri keyakinan kita kepada Allah. Sedangkan kita memerlukan keyakinan ini. Oleh kerana itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anfal. Boleh buka surah Al-Anfal. Ya, bagi mereka yang ada Quran bersama, buka surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal, surah yang ke-8. Juzuk yang ke-9. Okay, muka surat 177. 177. Allah berfirman. Ayat yang ke-2 kita ambilkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebutkan nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambah iman mereka kerananya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Baik, tuan-tuan dan perempuan, dalam ayat ini mengisyaratkan di antara sifat-sifat orang yang beriman yang Allah katakan orang yang beriman itu ialah pertama,
apabila disebutkan nama Allah, kalimah Allah itu jika disebut sahaja ataupun ayat-ayat Allah, gementarlah hati mereka. Tu dia kita nak. Dalam siri keimanan, bila kita sebut kalimah Allah saja dah ada gementar. Ya. Bila disebutkan kalimah Rasulullah, dah ada perasaan nak ikut Rasulullah, ittiba'. Dan kita bila disebut nama Rasulullah, kita akan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam paling kurang, dan kita berhajat ingin ittiba', mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila disebutkan syurga, kita bersemangat untuk melakukan kebaikan. Bila disebutkan neraka, kita merasa takut dalam amalan kita, adakah kita di kalangan ahli neraka. Okey. Jadi itu dia. Kemudian bila dikatakan apabila dibacakan ayat kepada mereka, ayat-ayatnya, yakni ayat Allah, bertambahlah iman mereka dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Bila dibacakan ayat-ayat Allah, maka kepada Tuhan sahaja mereka bertawakal. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah mengisyaratkan kepada kita betapa pentingnya kita mempunyai keimanan yang betul-betul mutlak terhadap rukun iman yang 6 perkara. Baik. Maka di sini dalam bab berkaitan dengan bagaimana memiliki syurga dan khazanahnya. Dan kita selama ini kita beramal, kita lakukan memang tidak dinafikan. Kita melakukan untuk memiliki syurga. Ataupun lebih penting kita katakan kita melakukan amalan kita seperti mana yang dituntut oleh syarak, ialah semata-mata untuk menyambut seruan Allah, dan kita inginkan kedudukan kita berada di dalam syurga, tempat yang tinggi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita inginkan nikmat yang paling besar selain daripada nikmat syurga itu ialah melihat wajah Allah. Maka oleh kerana itu kita akan bersungguh-sungguh. Maka syurga adalah satu tempat yang istimewa. Adalah satu tempat yang istimewa yang mana ianya tidak mungkin dimiliki melainkan melalui amalan-amalan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Amalan-amalan yang ditetapkan oleh Allah, kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, maka hanya dengan itu sahaja kita boleh memiliki syurga. Dengan agama Islam yang betul, dengan akidah tauhid yang betul. Tuan-tuan dan puan-puan, akidah yang betul itu adalah jaminan untuk kita mendapat syurga, yang mana kita akan kekal dengan selama-lamanya, ataupun kita masuk tanpa ada rintangan dan halangan. Kita cuba untuk berusaha untuk menjadi ahli syurga. Baik. Jadi inilah dia buku ya yang berkaitan dengan syurga dan khazanahnya, bagaimana kita nak memiliki. Syurga satu bab, khazanah-khazanahnya satu bab. Maksud khazanah-khazanah yang kita lihat ya, yang terdapat di dalam syurga melalui ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah asas agama kita. Ialah agama kita berfaktakan, berdalilkan, mengambil sumber daripada Al-Quran, satu. Dan yang kedua, hadis sahih, dua. Lepas tu, mengikut fahaman ulama salaf 3 kurun yang terbaik yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu adalah zamanku, yakni zaman Rasulullah dan para sahabat. Kemudian kaum yang selepas itu, generasi yang selepas itu, yakni tabi'in, anak murid kepada para sahabat. Kemudian generasi selepas itu yang dikatakan tabi'in, anak murid kepada tabi'in. Maka itulah generasi yang terbaik yang mendapat sanjungan, mendapat jaminan daripada Rasulullah SAW bahawa penafsiran agama ini akan betul. Selain daripada itu belum tentu betul. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berada dalam zaman fitnah yang menakutkan. Kerana apa? Kerana pada zaman ini ramai yang menggunakan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana tu, bila ramai yang menggunakan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, macam yang terbaru kita digemparkan dengan golongan yang membuat program di Kelantan tu, ya,
artifak Rasulullah kononnya ianya adalah datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesan peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan ditipunya sijil daripada tanah Arab. Jadi ianya merupakan pengkhianatan kepada agama sebenarnya. Menggunakan atas nama Rasulullah kerana ada kepentingan peribadi, lalu dia mengharapkan orang datang, ya, sambil nak mengagungkan Rasulullah dengan cara yang tidak betul, maka ianya merupakan pengkhianatan yang besar. Kerana tuan-tuan dan perempuan, bila kita membicara tentang Rasulullah, dia bukan manusia biasa. Yang disebutkan dalam hadis yang mengisyaratkan, Rasulullah mengatakan, sesungguhnya menipu ke atas aku tidak seperti menipu orang lain. Hatta kalau raja itu sendiri pun kita tipu, ya, kita gunakan nama atas nama raja sedangkan raja tak katakan, ya, maka berbahaya. Polis akan tangkap kita. Begitu juga statement-statement yang bukan daripada sumber yang betul, maka ianya salah dari hukum dunia. Apatah lagi hukum agama, jika ianya bukan daripada Rasulullah, kita kata ianya dari Rasulullah, maka ia adalah penipu besar, merupakan pengkhianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, na'udzubillah min zalik, kita ulangkan balik, sumber agama kita adalah berdalilkan Al-Quran, berdalilkan hadis-hadis yang sahih yang ditafsirkan oleh 3 generasi yang terbaik. Selain daripada tu, kita kena berhati-hati. Pastikan penafsiran-penafsiran mereka mestilah berdasarkan kepada hadis-hadis yang sahih. Baik, dan diterjemahkan dengan fahaman yang betul. Jadi kita mulakan bab yang pertama. Jadi buku ni insya-Allah sesiapa yang nak ada dengan kita, ya, dengan harga RM15. Jadi mungkin ada yang ingin, bolehlah berhubung dengan Ustaz Safwan ataupun Akademi Sunnah. Okey, bab yang pertama. Gambaran syurga di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Okey. Gambaran syurga di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Pertama, tuan-tuan dan perempuan, bila saya membicarakan Al-Quran, saya meletakkan bahawa saya beriman dengan Al-Quran. Tidak ada ragu-ragu. Saya yakin saya beriman dengan Al-Quran walaupun dengan satu huruf. Saya yakin. Konsep kita ialah beriman dahulu. Beriman sahaja dahulu apa yang Allah katakan. Lepas tu kita mulakan acara kita membaca, memahami, ya, dan mempelajari Al-Quran dengan sebaik-baiknya dan beramal. Yang pertama sekali beriman. Kerana iman itu mesti dipasakkan yakin. Kalau tidak, Al-Quran tidak akan berfungsi dalam jiwa kita. Okey. Bab yang pertama, gambaran syurga di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Okey. Syurga yang disebutkan dalam Al-Quran terlalu banyak. Cuma ulama' memperbahaskan adakah syurga itu beberapa. Maksudnya beberapa. Yakni menjadi perbahasan seperti yang dikatakan bahawa syurga yang Nabi Adam duduk dan syurga yang bakal kita duduk nanti. Itu di antara kita boleh saksikan dalam tafsir Ibn Kathir. Ya. Kerana apa? Syurga yang bakal Allah berikan kepada kita, bila ulama' disebabkan perkara itu, maka ulama' mengatakan syurga yang Allah berikan kepada kita, ya, jika masuk tidak akan keluar untuk selama-lamanya. Tetapi syurga Nabi Adam itu, bila masuk, dia dimasukkan dan dikeluarkan. Oleh kerana itu, perbahasan ulama' dalam bab ini besar. Ala kulli hal, syurga yang akan kita duduk insya-Allah kekal abadi, wujud. Kewujudannya ada dan dah ada. Baik. Syurga yang itu kita tidak bicara yang mana Adam duduk, ataupun dalam Al-Quran menceritakan orang-orang yang mati di jalan Allah, jihad fisabilillah, berada di taman-taman syurga ataupun pada burung-burung syurga, di kantung burung-burung syurga sana. Itu hadis sahih, kita beriman. Kita tidak mahu memasukkan diri kita dalam urusan yang jika tidak ada dalil, maka kita tak akan berbicara. Tuan-tuan dan perempuan, penting dalam masalah iman, tak ada dalil, tak boleh bicara. Ini fakta, benda gaib. Ya, kalau benda gaib, tak ada fakta, macam mana kita nak bicara? Kalau urusan dunia pun,
kepakaran seseorang itu yang akan membicara. Apatah lagi macam seorang doktor, dia akan bicara dalam urusan badan dalaman kita. Kita pun tak tahu apa dalam perut kita ni. Ya, yang kita tahu makan tadi itulah isi perut kita. Sedangkan di sana ada usus-usus, ada pankreas, ada jantung, ada hati, ada banyak benda yang terkandung dengan sel-sel dengan berbagai-bagai bentuk yang wallahu alam ilmu di sisi Allah, ya, hanya Allah yang mengetahui. Tetapi kita memerlukan orang yang ada fakta, orang yang buktikan kesahihannya, itu sahaja yang membicara. Jadi begitu juga dengan agama. Ya, nak membicara syurga mesti ada orang yang mengeluarkan fakta yang sahih, yakni Al-Quran dan Al-Hadis yang sahih mengikut fahaman 3 kurun yang terbaik. Okey, barulah jadi kefahaman kita akan betul. Jadi dalam bab ini gambaran syurga di dalam Al-Quran yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, apa dia? Syurga tidak pernah dilihat, didengari dan tiada ketakutan di dalamnya. Dengan arti kata lain, syurga ni tidak ada, ianya satu perkara yang tidak pernah dilihat. Tak pernah, walaupun dalam mimpi, tak pernah. Ya, dia tak datang dalam mimpi. Dia satu benda yang tak dinampakkan di muka bumi. Itu syurga. Tidak pernah dilihat dan tidak pernah didengari. Oleh kerana itu orang yang nak membicarakan syurga secara detail, dia tidak mampu. Dia mesti melalui fakta Al-Quran. Dan ingat, walaupun diterangkan, masih lagi tidak sama hakikat syurga yang sebenar, yang penuh nikmat, yang penuh kehebatan. Ingat tu, ya. Dia akan cerita kita. Oleh kerana itu Ibn Abbas, nanti kita akan terangkan, mengatakan bahawa apa yang dicerita dalam Al-Quran berkaitan dengan syurga hanya sama pada nama, tetapi tidak sama pada hakikatnya. Maksudnya hakikatnya lebih hebat, lebih dahsyat. Misalan, disebutkan dalam Al-Quran tentang terdapatnya di sana buah delima, ya. Terdapat di sana buah anggur, terdapat di sana buah tamar, ya. Namanya sama tetapi hakikatnya lain. Kerana apa? Kerana dikatakan bahawa ianya tidak pernah nampak di mata, ya, tidak pernah dengar dan di telinga, bahkan ianya merupakan satu keagungan, kehebatan yang tidak ada tolok banding, hanya Allah yang mengetahui, ya. Subhanallah. Okey. Kemudian dikatakan wala khatara ala qalbi bashar. Tidak ada ketakutan dalam perasaan hati manusia. Maksudnya syurga ini kita takkan merasa perasaan takut. Ya, subhanallah tuan-tuan dan puan-puan, bila kita mengkaji Al-Quran atau membaca Al-Quran dengan maknanya, penafsiran, mempelajari hadis, ya, dengan makna dan pemahamannya, kita melihat satu keagungan, kehebatan Allah tidak ada tolok banding. Oleh kerana itu kalimah Rabb pada Allah itu, pada kalimah Rabb itu, rububiyah itu melambangkan keagungan, kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita faham kalimah rububiyah Allah, kenapa kita sembah Allah? Kekuasaan yang mutlak, kehebatan yang agung, subhanallah, segala keagungan, kehebatan yang berkaitan dengan Allah adalah kemuncak segala-galanya. Oleh kerana itu kita bertuhankan Allah itu adalah satu benda yang betul berbandingkan orang yang mengambil selain daripada Allah. Ya. Oleh kerana itu kalimah Rabb, ar-rububiyah itu, kalimah Rabb itu main peranan untuk menambahkan keyakinan kita. Kalau kita betul kefahaman rububiyah, keyakinan kefahaman kita terhadap Tuhan itu dengan benar-benarnya, kita takkan melakukan syirik sama sekali. Takkan. Ya, takkan. Oleh kerana itu dalam hadis ini, ya, satu perkara yang menarik, Rasulullah mengatakan wala khatara ala qalbi bashar, tidak ada perasaan takut dalam hati manusia. Faqra'u in syi'tum, ya, bacalah jika kamu ingin tahu. Fala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin. Okey. Tidak ada siapa pun mengetahui apa yang disembunyikan dari satu perkara yang menyejukkan mata. Ya, ulama mentafsirkan perkara yang menyejukkan mata itu ialah
melihat wajah Allah. Baik. Jadi ini dia gambaran syurga yang pertama, tidak ada perasaan takut di dalam jiwanya. Ya, perasaan takut tidak ada. Banyak perasaan dicabutkan. Tuan-tuan dan puan, dahsyat. Allah sewaktu dia menjadikan Adam, ya, dia masukkan Adam ni kosong, macam kita komputer kita beli ataupun handphone tu kosong. Lalu kita installkan. Begitu juga dengan kejadian Adam. Allah installkan semua. Ya, perasaan marah, perasaan suka, perasaan benci, sayang, lepas tu perasaan pemurah, semua dia installkan dalam tubuh badan. Dia fungsikan mata ni, dia fungsikan lidah, fungsikan, Masya Allah, Maha Suci Allah. Macam mana kita install dalam handphone tu ataupun komputer, macam itulah Allah masuk, bahkan lebih lagi. Dia masuk begitu dahsyat. Yang menarik sekali, ya, yang menjadi perkara yang menarik berkaitan dengan roh kita yang dimasukkan. Lepas tu kalimah kematian. Kenapa saya katakan kematian itu menarik sekali? Dia adalah satu perkara yang berasingan dengan roh kita, dengan jasad kita. Kematian ini dia agak lain daripada yang lain. Ya, subhanallah. Ya, baik. Apabila nanti kita akan jumpa dalam Al-Quran, dalam ayat Al-Quran, dalam hadis, ya, bila kita berada di syurga, tidak ada perasaan marah, tidak ada perasaan cemburu, tidak ada perasaan itu ini, ya, semua hilang. Macam mana boleh hilang, ya? Tuan-tuan dan perempuan, itu dia. Macam mana kita dalam komputer kita, dalam handphone kita delete, begitulah di sana Allah delete kan. Bayangkanlah kalaulah kita ada perasaan cemburu, ya, cemburu. Saya rasa, ya, bidadari syurga tak boleh dekat dengan suami kita di sana. Ya, hak kena kejar. Kena kejar pula, kena kejar. Ya. Kena baling kuali apa semua pada suami, pada bidadari itu. Oleh kerana itu dicabutkan perasaan itu. Ya, maka mereka berhidup dalam arti kata manusia yang satu, berkasih sayang, tidak ada cemburu, tidak ada masalah. Ya, jangan takut. Okey. Jadi itu dia. Baik. Dalam bab ini telah berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tidak ada sesuatu yang terdapat di dalam syurga dibandingkan dengan dunia, hanya nama sahaja. Yakni nama serupa tetapi keadaannya berbeza. Ya, nama di syurga itu sama tetapi keadaan bentuknya berbeza. Bayangkan kita ni sendiri, okey, nama manusia, tetapi bila kita berada di akhirat sana, dan mudah-mudahan kita berada di syurga, kedudukan kita dah berbeza. Pertama, Allah dalam hadis mengisyaratkan kepada kita, Allah jadikan kita seperti mana kejadian Adam balik. Hari ini setengah orang kemeton aja, ya. Allah, saya ni kemeton ustaz. Tetapi bila sampai di akhirat, yang disebutkan dalam hadis, tingginya 60 hasta. Tingginya. Kita jadi dalam bentuk manusia yang asal kejadian Adam. Yang Rasulullah kata, Allah katakan dalam Al-Quran, kami balikkan mereka kepada kejadian yang asal, yakni seperti kejadian Adam, tidak berpakaian, tidak berkhitan, tidak berkasut. Ya, tingginya 60 hasta. Subhanallah. Itu dia. Jadi oleh kerana itu kejadian di sana, kita beriman saja yang penting, dan apa yang perlu kita ketahui bahawa nama serupa tapi sifatnya berbeza. Baik. Syurga tiada lapar dan dahaga di dalamnya. Syurga tiada lapar dan dahaga di dalamnya. Okay. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Taha. Ya, boleh buka surah Taha. Ya, kita sama-sama buka. Siapa yang ada Al-Quran di depan. Surah Taha, surah yang ke-20. Surah yang ke-20, ayat 117, 119. Okey, jumpa. Ini gambaran yang diberikan oleh Allah kepada Adam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إنك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. Maka kami berkata, wahai Adam, sesungguhnya iblis itu adalah musuh bagimu dan bagi isterimu. Maka sekali-kali jangan sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari syurga yang menyebabkan kamu celaka. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak pula ditimpa panas matahari di dalamnya. Tuan-tuan dan puan-puan, ini merupakan nikmat yang besar. Apabila Allah mengatakan bahawa kita ini tidak akan lapar dan dahaga di dalam syurga. Dan juga tidak akan merasa kepanasan matahari. Masya Allah, satu kenikmatan yang amat besar. Ya, kenikmatan yang amat besar yang Allah kurniakan kepada ahli syurga. Subhanallah. Ya, bila kita lihat kedudukan yang Allah gambarkan, rasa dunia ni tidak ada apa-apa. Yalah, bila dunia ni dipenuhi dengan COVID pun kita jadi pening kepala. Ya, tapi ala kulli hal, Allah menceritakan bahawa ahli-ahli syurga ini nak apa sebut je. Nak apa sebut je. Apabila satu hadis itu menceritakan dalam kisah Allah nak berikan satu nikmat yang paling besar. Lalu, ya, saya bacakan terjemahannya saja. Apabila Allah memberitahu, malaikat dalam hadis itu mensyaratkan Allah memberitahu kepada penduduk syurga bahawa ianya akan memberi satu nikmat yang besar kepada mereka. Lalu ahli syurga mengatakan, ya Allah, apa yang engkau nak berikan lagi kepada kami, sedangkan engkau telah memberikan segala-galanya. Engkau telah memutihkan muka kami. Ya, penting tuan-tuan dan puan-puan, dalam hadis ini mengisyaratkan permulaan kita berada di padang mahsyar. Putih muka kita itu menandakan itu di antara sifat ahli syurga yang terbaik. Ya, kita akan berhadapan dengan perjalanan yang mudah. Ya, bermula dengan diputihkan muka. Ya, ini berdalilkan dalam hadis, adalah ayat Al-Quran dalam surah Ali Imran. Cuba buka surah Ali Imran. Ya, juzuk yang surah yang ketiga. Ali Imran, juzuk yang keempat, muka surat 63. Jumpa? Baik. Ayat yang ke-106. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jumpa ya? Surah Ali Imran juzuk yang keempat, surah yang ketiga, muka surat 63, ayat yang ke-106. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. فَأَمَّا الَّذِينَ سُوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya, kepada mereka dikatakan, kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Kerana itu rasakanlah azab kekafir disebabkan kekufuranmu itu. Jadi dalam ayat ini mengisyaratkan kepada kita, pada hari Allah putihkan muka dan hitamkan muka. Permulaan tu masuk je di padang mahsyar, terus Allah putihkan ataupun hitam. Bagaimana? Beriman. Teknologi di sisi Allah lebih hebat dan lebih tinggi. Saya beriman. Allah mempunyai kehebatan dia. Lalu dia akan memutihkan muka seseorang, menghitamkan seseorang.
mengikut iman mereka. Tuan-tuan dan perempuan, iman akan menentukan pemutihan yang sebenar-benarnya. Solat nombor 2. Kalau orang tu tak beriman solat, dia tak akan putih. Kalau orang tu ya iman dia lo'lak, ya hanya tinggal solat, masih lagi tidak memutihkan, yakni melalui kesan wuduknya. Ya, berhati-hati. Oleh kerana itu saya nasihatkan berkali-kali, ya, supaya iman itu dijaga. Iman itu dijaga supaya ianya mengikut cara Rasulullah, dan insya-Allah Allah akan memutihkan muka kita di akhirat kelak. Kemudian Allah mengatakan, wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Adapun orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada di dalam rahmat Allah, yakni syurga. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Okey, jadi ini mengisyaratkan kepada kita bahawa pada hari tersebut ada yang diputih mukanya, ada yang dihitam mukanya. Putih pun ada kategori. Ya. Putih pun rupanya ada kategori. Orang yang iman dia lo'lak, iman dia tak clear, maka putihnya ada masalah. Orang yang imannya, Masya Allah, putihnya menceriakan dia, tetapi masih lagi ada masalah. Bukan masalah apa? Masalah berarti mukanya putih, tapi nampak stres saja kan? Ada juga. Dia putih tapi ceria. Ada juga. Jadi tuan-tuan dan perempuan, kita ambil satu di antara perkara yang penting untuk kita. Okey, saya terangkan kepada tuan-tuan dan perempuan, bila kita membaca Al-Quran, bila kita membaca Al-Hadis, kita cuba beramal walaupun sedikit. Ya, beramal walaupun sedikit, sekali ataupun sedikit. Maksud sedikit ini ialah tak perlu kita terasa aku nak buat sekali banyak. Misalnya bila Allah kata beri makan kepada fakir miskin, kita pun aku tak ada duit yang banyak, tak, bagilah walau seorang untuk melengkapkan diri kita termasuk dalam orang yang ada bagi fakir miskin. Itu kaedah, ya, itu penting. Jangan biarkan Al-Quran itu berlalu tanpa kita beramal. Jangan, rugi kita. Apatah lagi dengan usia-usia kita yang dah sampai 40, 50, 60, yang 70 ini usia-usia yang dikatakan usia yang ramai umat Muhammad mati. Okey, baik. Jadi poin bagaimana kita nak menceriakan muka kita ini. Putih insya-Allah dengan iman. Dan saya dah katakan iman mesti mengikut cara Rasulullah SAW. Baik, cara nak menceriakan muka kita, ya, di saat-saat orang bermuka masam. Okey, Allah menceritakan dalam surah Al-Insan, bukan surah Al-Insan ataupun surah Ad-Dahr. Surah Al-Insan, surah yang ke-76, juzuk ke-29, muka surat 578. Surah yang ke-75, juzuk 29, muka surat 578. Okey, kita mulakan ayat yang kelima, surah Al-Insan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Sesungguhnya orang yang berbuat kebajikan itu minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, iaitu mata air dalam syurga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka mendapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Okey, ini gambaran ahli syurga yang melakukan kebaikan. Innal abrar, yakni orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman, yang berakhlak, yang banyak menunaikan kebaikan yang Allah arahkan. Mereka akan minum dari mata air kafur namanya. Yang mana mata air kafur ini dia keluar dari dalam syurga. Banyak yang nanti kita akan sampai berkaitan dengan mata air di dalam syurga. Ini salah satu istimewa. Siapa orang yang dapat ni? Okey, kita tengok.
Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Iaitu mereka lah orang yang menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Okey, orang yang abrar yang dimaksudkan dalam Al-Quran pada ayat ini ialah pertama, selain dia bersifat dengan orang yang beriman, ialah orang yang menunaikan nazar. Orang yang menunaikan nazar. Tuan-tuan dan perempuan, menunaikan nazar, rasanya kita lah akan mengaku, saya pun banyak juga bernazar. Ya, misalan kita bernazar apa dia? Kita bernazar, ya Allah ya Tuhanku, kamu luluskan anak aku. Kalau kamu tak luluskan anak aku, ya kalau kamu luluskan anak aku buat kenduri. Okey. Habis kalau anak kamu tak lulus, tak adalah kenduri. Itu ulama mengatakan itu adalah nazar kedekut. Ya, nazar kedekut. Bahkan ulama membahagikan nazar kedekut ini, ada yang mengatakan makruh dan ada yang mengatakan haram. Ulama berijtihad dalam bab tu. Kerana apa? Kita berkira dengan Allah. Amboi, berkira kita dengan Allah, ya. Kalau Allah tak bagi, kita pun tak bagi. Main macam tu. Dia tak boleh. Ya. Kalau Allah tak bagi saya pas, aku tak nak buat begini-begini. Jangan, tak boleh. Itu dalam Al-Quran ini bukan itu nazar yang dimaksudkan. Tetapi nazar yang dimaksudkan dalam Al-Quran itu ialah nazar tanpa sebab. Nazar yang tadi itu nazar bersebab. Ya, kita kalau bagi, aku bagi. Kalau kau luluskan, aku buat. Kalau tak luluskan, sorry, amboi. Ya. Tetapi nazar yang dituntut, yang disebutkan dalam Al-Quran ini ialah nazar yang tidak ada sebab. Maksudnya, ya kita duduk-duduk menung tu, alhamdulillah Allah bagi aku rezeki. Aku bernazar nak bagi orang makan. Macam tu je. Sebab tak ada apa, ya. Saja nak bernazar. Nazar itu adalah nazar yang berkualiti. Janganlah fikir bila nak bagi orang makan berapa, 10, 20, tak. Seorang, dua orang pun dikategorikan manusia, orang, ya, maka bagi. Okey, itu dia. Untuk membetulkan nazar supaya ramai yang tidak salah sangka. Jadi tuan-tuan dan perempuan, okey, dalam bab nazar ni buatlah walaupun sekali. Apa yang boleh kita buat, kita buat. Okey. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, iaitu mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Mereka ada perasaan takut hari akhirat. Ya, perasaan takut hari akhirat, yakni azab Allah itu berada di mana-mana. Jadi mereka takut. Lalu Allah katakan di sini apa dia orang? Ditambahkan lagi selepas nazar, apa dia? Beriman pada hari akhirat, ditambahkan. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberi makanan yang disukainya kepada orang miskin dan anak yatim dan orang tawanan. Ini di antara sifat mereka yang akan memiliki sifat yang terbaik, perkara yang terbaik ini ialah memberi makan kepada sesuatu yang disukai kepada fakir miskin, anak yatim dan juga tawanan. Mungkin tawanan ni tak ada, kita masih ada ruang lagi, anak yatim dan fakir miskin. Tetapi ingat, makanan yang disukai. Okey. Bukan makanan yang dah nak expired kita bagi. Itu bukan kita suka, ya. Memang kita pun dah tak suka tapi bagi kepada orang. Ataupun kuih tak ada, tak habis makan kita bagi. Yelah, okey lah tu. Tetapi tidak menepati. Ataupun kuih jual tak laku, ya, bagi. Tak, bukan itu. Ya, itu dapat juga pahala, ya, daripada dia rosak, maka kita bagi kepada orang. Tetapi di sini ialah memberi makan yang kita sukai. Apa yang kita suka? Tapi tengok juga kita suka, ya, apa yang kita suka. Ya. Okey, aku suka pizza. Okey, bagilah makan pizza. Tapi tengok kepada orang yang kita nak bagi. Bagi pada orang tua miskin tak ada gigi pizza, mana dia nak makan? Jenuh dia celum dalam air tu baru dia makan. Okey, makan yang disukai di sini yang berpatutan, yang bersesuaian. Ini bagi orang tu, kesian dia, ya. Dia miskin tak larat. Orang tu.
Misalan, contoh. Ya. Dia orang apa ya, kita nak bagi misal. Orang tu miskin. Dia tak reti nak makan Melayu punya tradisional makanan. Misalan tempoyak, ya, budu. Kita pun bagi. Kita suka makanan tu. Bayangkanlah macam orang putih makan tempoyak. Ya, tak termakannya. Walaupun kita suka, tapi mengikut kaedah yang betul. Makanan yang bersesuaian. Okey? Jadi di situ kena bersesuaian bagi kepada anak fakir miskin dan juga anak yatim. Ada lagi syarat dia? Apa dia syarat dia? Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharap keredaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Kita bagi makan kepada orang, dalam hati kita tak ada sedikit pun ucapan nak balas balik, orang balas balik ataupun nakkan ucapan terima kasih. Ya, tak ada. Oh, susah tu. Ya, bagi-bagi dia ambil dicabut lari. Amboi. Dia ni mak dia tak ajar ke? Oi, terus kita pula bahasa kita begitu. Ya. Boleh kita ajar dia ambil cakap terima kasih. Itu untuk mengajar tak apa. Tetapi kalau dia ambil dicabut lari, kita tidak dibenarkan ada perasaan buruk kepadanya. Kita bagi kerana apa? Kerana Allah. Dah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dia, Allah ampunkan kita. Itu kaedah dia. Ini kita bila bagi kepada, termasuk misalnya kita bagi kat jiran bulan Ramadan, bulan puasa zaman dulu-dulu. Ya, kita bagi cok kodok kat jiran kita kan. Dalam hati mudah-mudahan dia bagi cok badak. Cok kodok kecil, kita nak balik cok badak. Kan? Mak badak, kita harap begitu. Tak boleh. Itu kaedahnya meminta imbal balik. Tidak dibenarkan kalau ikutkan keikhlasan dalam siri pemberian tidak sempurna. Bagi, okey dah bagi, dia hantar balik piring kosong. Tak ada apa-apa. Ya. Lepas tu dia ambil, dia belah macam tu je, tak ada ucapan terima kasih. Pun tak ada apa-apa. Ya. Ayat Quran ni mengatakan apa? Syarat kita nak memiliki perkara yang terbaik ini. Ya, sesungguhnya kami beri makan kepada mereka hanyalah untuk mengharap keredaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dan juga tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Ya, tak perlulah bagi kad ke terima kasih encik. Okey. Tahun depan boleh dapat lagi. Tak perlu. Ya, tak perlu. Ya, memadai kita bagi dan kita ucapkan mudah-mudahan Allah terima amalan kita. Ya, agak sukar. Ini di antara orang-orang yang boleh bersedekah secara senyap-senyap. Ya, itu kelebihan dia. Sedekah terang-terangan, dia datang kacaunya syaitan dengan unsur riak. Tetapi kita kena lawan. Tetapi tak nafi juga orang yang bersedekah secara senyap-senyap, yang datangnya syaitan juga dengan perasaan ujub. Dia pun berbahaya. Dan akhir pada ayat ini, ya, kita tak nak itu semua. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَدْرَةً وَسُرُورًا. Sesungguhnya kami berikan itu kerana kami takut akan azab Tuhanmu. Tuhan kami pada suatu hari, di hari itu orang bermuka masam penuh kesulitan. Ya, dia bagikan takut pada hari orang muka masam. Ya, dia diharapkan dapat dicerahkan mukanya. Maka Allah kata di sini, maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberi kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati. Ya, jadi ayat ini mengisyaratkan bahawa bila kita berikan, amalkan perbuatan-perbuatan tersebut dengan betul-betul cara yang Rasul Allah ajarkan ini, maka dia akan menceriakan muka kita. Putih dan ceria. Ya, subhanallah, mahal suci Allah, dan kita harapkan agar Allah menceriakan kita semua di dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Okey. Jadi ini di antara yang kedua, syurga tiada lapar dan dahaga. Yang ketiga, syurga tiada perkataan yang sia-sia. Tak ada perkataan sia-sia. Ya, tak ada ngumpat-ngumpat dah di sana. Ya,
Nak mengumpat pun, di sini manusia mengumpat berdosa macam itu free je. Ya. Jangan tuan-tuan dan perempuan, saya nasihatkan. Ya, ini satu perkara yang kadang-kadang kita tak ambil perhatian. Kita beramal, kita lakukan haji, puasa, zakat, apa semua. Tetapi sayang, apabila kita menceritakan hal pribadi manusia, mengumpat manusia, akhirnya amalan kita menjadi debu yang berterbangan. Ya, subhanallah. Subhanallah. Jadi tuan-tuan dan perempuan, jangan sampai begitu. Jangan sampai amalan kita yang kita buat haji beratus ribu, buat amalan berzakat, bersedekah jadi debu yang berterbangan. Di antara sebabnya ialah mengumpat cakap pribadi manusia, hal pribadi manusia dengan cara yang tak betul. Na'udzubillah min zalik. Minta lindung kepada Allah daripada perkara tersebut. Dan itu bukan sifat-sifat ahli syurga. Ahli syurga sifat-sifatnya ia tidak bercakap lara. Ya, lara, yakni percakap-cakap yang tidak berfaedah. Cakap-cakapan mereka semua baik dan cakapan-cakapan mereka termasuk dalam bentuk ya memuji Allah, bertahmid dan bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman dalam surah Al-Ghashiyah, La tasma'u fiha laghiyah. Kamu tidak akan mendengar di dalam syurga itu sesuatu yang tidak berfaedah. Ya, kita ni dengar berbagai-bagai, hatta dalam telefon kita pun banyak benda yang tak faedah ya, tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Waqi'ah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, La yasma'una fiha laghwan wa la ta'thima illa qilan salaman salama. Mereka tidak akan mendengar di dalam syurga sesuatu yang tidak berfaedah dan perkataan-perkataan yang berdosa, melainkan perkataan-perkataan yang baik-baik sahaja. Okey. Jadi beruntung bagi mereka yang pendiam, seorang pendiam, tidak banyak bercakap, dan beruntung bagi mereka yang berkata percakapan yang baik-baik. Kerana bila mereka berkata dengan percakapan yang baik-baik, seolah-olah mereka berucap dengan perkataan ahli syurga. Ya. Jadi subhanallah ya. Di dalam syurga, dalam hadis menceritakan bagaimana kedudukan ahli syurga sentiasa bertasbih. Ya. Dan ulama mentafsirkan dalam hadis itu bagaimana kita bernafas, Allah jadikan tasbih itu sebagai jalan seperti bernafas. Yang ini automatik. Mereka bertasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya. Tetapi mereka itu ya menjadikan sebagai satu perkara mengagungkan Allah kerana kenikmatan yang mereka miliki. Oleh kerana itu, jika kita ingin menjadikan kita termasuk di dalam orang yang bersifat sebagai ahli syurga, maka bertasbihlah kepada Allah. Bertasbih, kita ada zikir pagi, petang. Ya, tuan-tuan dan perempuan, betul. Ya, kita perlu penghayatan dalam bab ini. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan mengingati Allah, hati akan tenang. Tuan-tuan dan perempuan, saya study dahulu macam mana untuk mendapatkan. Ya, kita duk baca Quran, kita baca ni, rupanya tidak ada ketenangan. Alhamdulillah kita duduk menung, kita cuba hayati. Alhamdulillah. Memang dengan mengingati Allah, jiwa akan tenang. Bagaimana? Itu yang saya katakan, keyakinan pada rububiyah ketuhanan itu amat penting. Bila kita yakin rububiyah, kita yakin Al-Quran itu kalam Allah. Kita bila baca Quran, kita rasa agung kan. Ya, kita agung, ini kalam Allah, kalam Tuhanku. Ya, kita dalam keadaan khusyuk membaca. Wallahi summa wallahi, ketenangan akan datang apabila kita bangkit 1/3 akhir malam. Tuan-tuan dan perempuan, merayulah kepada Allah pada 1/3 akhir malam. Tuan-tuan dan perempuan akan menyaksikan ketenangan. Bila kita tak merayu pada 1/3 akhir malam di waktu sepi itu, kita tak merayu. Kita masih sibuk dengan handphone kita. Kita masih sibuk dengan apa yang kita lihat. Sedangkan Allah memanggil pada 1/3 akhir malam. Siapa yang nak bertaubat kepadaku, aku akan ampunkan. Siapa yang meminta, aku akan perkenankan. Tuan-tuan dan perempuan, itu Tuhan kita yang memanggil kita. Sambutlah. Tuan-tuan dan perempuan akan menyaksikan ketenangan, sakinah dalam jiwa tuan-tuan dan perempuan. InsyaAllah.
Ya. Jadi dalam ayat ini mengisyaratkan kepada kita la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima illa qilan salaman salama. Mereka tidak akan mendengar dalam syurga sesuatu yang tidak berfaedah dan perkataan yang berdosa. Mereka mendengar perkataan yang baik-baik sahaja. Jadi insya-Allah pada nombor yang ketiga kita berhenti yang berkaitan dengan khazanah syurga. Maka saya mengharapkan ya mudah-mudahan apa yang kita dapat pada hari ini cubalah beramal walaupun sedikit, dan apa yang paling penting tuan-tuan dan puan istiqamahlah dalam beragama dan belajarlah, terus belajar sehingga kita bertemu dengan Allah dan kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan kita ada ilmu mengenal pencipta kita. Wallahu alam bisawab. Jadi insya-Allah kepada yang ingin buku ni ya boleh berhubung dengan Akademi Sunnah, ya kita akan uruskan. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sat-sat dia